Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini dalam kelas Cikgu Farha untuk matematik tingkatan 3, kita akan teruskan pembelajaran dalam matematik tingkatan 3 dengan tajuk yang baru bab 7 iaitu pelan dan doakan. Okey. Jadi kita akan belajar tajuk bab 7 pelan dan doakan. Okey, kenapa pelan dan doakan. Jadi apa yang kita akan pelajari ada dua subtopik iaitu 7.1 ujuran ortogon dan 7.2 pelan dan doakan. Okey, kenapa belajar bab ini? Okey, yang pertama, lukisan pelan dan doakan suatu objek membolehkan bentuk sebenar objek tersebut dapat dilihat dalam bentuk dua dimensi dari pelbagai arah pandangan. Okay. Yang kedua, pelan dan doakan digunakan dalam bidang kejuruteraan, pembinaan perindustrian, rekaan grafik, arkitek perkomputeran dan sebagainya. Jadi dalam pelan dan doakan ni kita boleh lukis dalam bentuk 3D ataupun 2D. Okay. Daripada objek sebenar kita boleh lukis dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Daripada bentuk 2 dimensi juga kita boleh lukis dalam bentuk 3 dimensi. Right. Jadi kita pergi kepada 7.1 unjuran ortogon. Okay, kita akan belajar yang pertama, apakah satah dan normal kepada satah. Jadi kita pergi dulu tafsiran bagi satah. Satah ialah permukaan rata pada satu objek. Terdapat 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey. Di sini kita tengok dia ada beri 3 gambar rajah, 3 dimensi. Okey. Yang pertama ni gambar apa ni? Ini ialah gambar silinder. Ini dalam bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Okey, yang kedua dia beri gambar kon. Masih juga di dalam bentuk 3 dimensi ataupun 3D. Okey. Dan gambar rajah yang ketiga ialah sfera. Okey, dalam bentuk 3D. Jadi daripada tiga-tiga gambar rajah ni dia beri contoh bagi permukaan melengkung. Okey, mana permukaan melengkung? Nampak mestilah melengkung. Okey. Permukaan melengkung. Ni pada silinder ni, ini permukaan melengkung dia. Okey. Cikgu tunjuk kat awak mana permukaan melengkung dia. Okay. Permukaan melengkung bagi permukaan melengkung bagi silinder yang ini. Permukaan ini. Yang ini. Ini ialah permukaan melengkung. Ini permukaan melengkung. Manakala kon, permukaan melengkung dia yang ini. Okey. Ini permukaan melengkung dia. Kalau sfera semua sekali lah melengkung. Dia tak ada. Permukaan rata dia tak ada. Semua ni ialah permukaan melengkung. Okey. Okey. Alright, kemudian dia beri permukaan rata. Macam mana nak kenal pasti permukaan rata? Mestilah yang permukaannya tak ada melengkung. Permukaan rata bagi silinder yang ini. Ini ialah permukaan rata. Satu lagi yang ini di atas ni. Ini pun ialah permukaan rata. Okey. Ini silinder. Kalau kon permukaan rata, satu saja berada di bawah. Ini ialah permukaan rata. Sfera ada tak?
permukaan rata? Tak ada sebab semuanya melengkung. Okay. Alright. So kita dah kenal pasti permukaan-permukaan. Okay. Permukaan melengkung dan permukaan rata. Jadi kita akan tengok macam mana yang dikatakan satah. Okay. Right. Jadi dia kata kat sini awak tengok kita hafal ni. Satah ialah permukaan rata. Mesti ingat. Satah ialah permukaan rata. Okay, dalam permukaan rata mesti ada mengufuk, mencancang dan condong. Okay, kita tengok dulu, kita nak kenal pasti satah rata. Okay, itu permukaan rata. Jadi dekat sini kita akan tengok, nak kenal pasti dulu satah mengufuk. Okay. Satah mengufuk ialah satah yang baring. Okay, dalam erti kata mudah satah yang baring. Kita tunjuk kat sini. P, Q, R, S. Ini ialah satah mengufuk yang baring. Ini ialah satah mengufuk. Jadi jawapannya ialah P, Q, R, S. Okay. Jadi lepas kita dah kenal pasti satah mengufuk, kita kenal pasti satah mencancang. Okay. Satah mencancang. Okey, mencancang. Satah mencancang ialah satah yang berdiri. Permukaan rata yang berdiri. Jadi, permukaan rata yang berdiri ialah P, S, T, U. Dia berdiri. Okey, di sini. Okey. So, yang pertama ialah P, S, T, U. Okey. Kemudian ada lagi satah yang mencancang ni. Dekat mana? Dekat sini. Dekat satah P, Q, U. Ini pun sebab dia berdiri. So, kita panggil dia satah mencancang. Iaitu P, Q, U. Okay. Lagi satu berada di S, R, T. Sebab dia pun berdiri. Okay. Iaitu S, R, T. Satah mencancang. Okay. Kemudian satah condong yang mana satu? Satah condong mestilah tinggal satu lagi satah. Itu okay. Yang condong, satah condong daripada Q, R, T, U. Yang ini. Sebab dia melengkung, permukaannya melengkung. Jadi satah condong ialah Q, R, T, U. Okay. Right. Okay. Lepas kita dah kenal pasti satah. Okay, kita dah kenal pasti satah. Satah itu permukaan rata. Ada 3 jenis. Satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okay. Alright. Kemudian kita kenal kita pergi kepada yang seterusnya iaitu normal kepada satu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okay. Normal, okay. Mesti ingat normal mesti serenjang atau bersudut tegak. Okay. Dengan sebarang garis pada satah. Jadi kita pergi, okay, diberi kat sini gambar rajah. Okay, 3D, bentuk apa ni? Ini adalah bentuk prisma tegak. Okay. Rajah menunjukkan satu prisma tegak dengan ABCD ialah satah mengufuk. Jadi dia bagi ABCD ialah satah mengufuk. ABF, mana ABF? ABF
Dan CDE ialah satah mencancang. Kenapa? Sebab dia berdiri. ABC ni, ABCD dipanggil satah mengufuk sebab dia baring. Okay. Alright. Kemudian BCEF, okay. BCEF dan ADEF ialah satah condong. Okay. Garis FM. FM dan EN berserenjang dengan garis AB dan CD. Okay. Garis FM dan EN juga dikenali sebagai normal kepada satah ABCD. Okay. Ini garis dia. Ini garisnya. So ada 90 darjah kat sini. Ini kita panggil sebagai normal. Okay. Ini pun sama. Iaitu normal. Mesti berserenjang atau bersudut tegak. Okay. Kalau tak pasti apa itu berserenjang, maksudnya serenjang ni bersilang. Boleh juga panggil bersilang kan. Garis FM ni kan bersilang dengan AB. Contoh macam ni. Ni garis tegak. Garis lurus. So ini pun garis lurus juga. So ini ialah garis berserenjang, bersilang. Okay. Dia maksudnya macam tu lah. Jadi kalau garis FM ni sebenarnya dia boleh tarik lagi. Macam tu. Cuma kita tak nampak. Okay. Right. Okay. So garis berjenjang. Okay. Dia mesti bersudut tegak. Ini sudut tegak. Ini sudut tegak. Sudut tegak. Bersudut tegak. Okay. Right. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Kita nak selesaikan masalah lah. Okay. Jadi dia kata rajah di sebelah menunjukkan kubus. Okay, kubus P, Q, R, W, T, U, S, V. Banyak Okay. Kemudian dia kata, nyatakan normal kepada satah berikut. Okay, satah yang diberi yang pertama ialah P, Q, R, S. Jadi kita tanda dulu mana P, Q, R, S. So, P, Q, R, S. Ini dia punya satah dia. Okay. P, Q, R, S. Jadi, dia kata normal. Normal kita dah tahu dia mesti berserenjang, bersilang, bersudut tegak. Jadi, daripada titik-titik yang ada ni, okay, U, T, W, V, mana yang normal kepada satah-satah diberi. Jadi, kita tengok U. U normal kepada P. Okay. So, yang pertama ialah U, P. Okay. Kemudian kita tengok V. V normal kepada Q. Sebab kita maksudnya dia nak cari, dia nak garisan yang pergi kepada satah. So, V, Q. Ada lagi tak? Ada. So, kita tengok W. W dia akan pergi kepada apa dia? Iaitu R. W akan pergi kepada R. Dan T, tengok dia titik-titik ni akan pergi kepada S. Jadi T, S. Okay, itu normal. Jika satah diberi ialah P, Q, R, S. Okay. Kemudian yang kedua, B dia nak satah normal kepada satah P, S, T, U. Jadi cikgu padam dulu yang ini. Okay. Okay. Jadi satah dia nak ialah P, S, T, U. Jadi P, S, T, U. Satah ni. Okay. Okay. Jadi satah tu diberi. Jadi kita tengok daripada V,
QRW ni dia normal kepada siapa? Jadi kita tengok dulu yang V. V, okay. So normalnya kepada U. So V, U. Okay, kemudian tengok Q. Q normalnya kepada P. Okay, Q, P. Okay, R. R normal dia kepada S. So R, S. Dan W normalnya kepada T. W, T. Okay. Semua itu adalah sudut 90 darjah. Mana nak tahu kita sudut dia 90 darjah? Ha, kat sini. Ni 90 darjah. Ni 90 darjah. Ni 90 darjah. Dan sini pun 90 darjah. Okay. Okay. So, kita pergi kepada satah yang ketiga. Okay. Iaitu satah dia nak ialah satah RSTW. So, kita tengok mana R. Okay, di sini R. So, R, S, T, W. Kat situ. Okay. Kemudian kita tengok. Okay. R, S, T, W dah tak perlu tengok. So, kita tengok U, V, Q, P pula. Okay. So, kita tengok dulu. U ni normalnya kepada siapa? Kepada W ke, T ke, S ke, R? Okay, U ini normalnya kepada T. Okay, so U, T. Okay, kemudian tengok P. Normalnya kepada S. So P, S. Q normalnya kepada R. So Q, R. Dan V normalnya kepada W. V kepada W. Okay. Okay. So soalan keempat, dia minta normal kepada satah. Apa? Bolehlah. Okay, normal kepada satah QRTU. Jadi kita tengok QR, so T dan U. Okay. Right. Okay. Okay, sekarang nampak satah condong pula. Okay, satah condong kan. Pelik ni. Tadi kita tengok semuanya satah mengufuk ataupun mencancang. Sekarang ni kita tengok dia satah condong. Jadi kalau satah condong, macam mana kita nak cari serenjang dia? Okay. Nak cari serenjang dia, mesti ingat kat sini. Okay. Dia kata mesti bersilang atau bersudut tegak dengan garis pada satah. Jadi macam mana kita nak wujudkan garis yang 90 darjah tu? Okay. Senang aja. Okay. Macam mana kita nak wujudkan? Okay. Kat sini 90. Sini dah garis lurus kan? Nampak dia sengit. Sengit. Jadi serenjangnya mestilah garis yang sengit juga. Macam mana kita nak tahu? Ni V kepada P. Sini 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Okay. Jadi normal dia yang pertama ialah V, P. Okay. Yang kedua. Okay. Yang kedua, lagi satu garisan. Cikgu padam ni. Lagi satu garisan dia ialah pada W, S. Ini pun berserenjang juga. W, S. Okay. Ini. Okay. 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 Daripada satah condong ni, cikgu tunjuk ke awak kenapa kita tak boleh ambil garis yang lain. Contohnya garis yang ini. Okay, diberikan satah PRTU ni
Kenapa kita tak boleh ambil P? Okey, cuba tengok. Kalau P kepada U, 90 darjah tak ni kat sini? Ni 90 darjah ke? Tak boleh. Okey, kalau kita pergi pula P kepada Q. Dekat sini 90 darjah tak? Tak juga. Okey. Itulah maksud dia. Sebab tu kita tak ambil titik-titik P, S, V, W ni kita ambil sebab dia takkan dapat 90 darjah. Okay. Jadi selesai untuk contoh yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua dengan mengenal unjuran ortogon. Okay. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada satu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Jadi unjuran ni kata kunci dia ialah unjuran ni kata kunci dia ialah image. Okay. Kalau erti kata lainnya awak boleh katakan sebagai bayang-bayang. Right. Okay, kita tengok darjah yang pertama. Okay, dia beri objek. Objek ni PQ. Okay. PQ. PQ ni. Okay, jadi nampak? Dia buat dekat bawah ni. Unjuran ortogonnya dia buat QR. Maksudnya apa? Maksudnya bayang-bayang dia kalau kita tengok daripada atas. Daripada atas, so bayang-bayang dia kita nampak dekat bawah ni. Ni bayang-bayang dia. Jadi normalnya kita sambungkan sahaja dia punya P kepada R dan kita akan dapat sudut 90 darjah. Okay. Ini maksudnya pandangan. Okay. Tengok rajah yang kedua. Okay. Sama juga diberi garis. Garis. Okay. Garis PQ. Okay. Objek PQ. So pandangannya daripada atas juga. Pandangan. Okay. Jadi kita dapat bayang-bayang. Okay. Pandangan. Ni kalau awak nak lebih sangat, kalau kita guna pandangan ni, kita suluh dia. Kita guna lampu suluh. Kan bayang-bayang kan. Kita nak tengok bayang-bayang dia. Okay. Jadi normalnya ada dua daripada S kepada Q. Okay. Dan satu lagi P kepada R. Dengan sudut 90 darjah. Okay. Ini untuk garis. Cikgu rasa awak macam bela-bela lagi kan untuk garis. Tak apa, kita pergi. Kita tengok macam mana kalau dia dalam bentuk 3 dimensi. Macam ni. Dia bagi satu gambar iaitu P, Q, R, S. Okay. Jadi dia bagi satu satah kat sini. Okay. Jadi daripada kalau kita letak lampu suluh dekat sini. Okay. Lampu suluh. Jadi bayang-bayang dia mesti dapat bentuk yang sama dekat sini. Okay. Nampak garisannya. Mesti bersudut tegak. Okay. Contohnya kalau cikgu bagi awak gambar rajah segitiga. Macam ni. Okay. Kita ada cikgu nak guna huruf X, Y, Z. Okay, kemudian cikgu bagi awak satu satah. Okay, satu satah dekat belakang ni. Satah, apa panggil? Kita panggil ni satah mencancang ke, satah mengufuk ke, satah condong? Ini ialah satah mencancang. Okay, ini satah. Okay, kita nak buat dia punya bayang-bayang. Okay, daripada sini. So, pandangannya daripada sini. Okay. Kita pandang-pandang daripada situ. Pandang-pandang. Alright. Jadi kita pandang-pandang. Okay, kemudian kita buat garisan.
kita buat ke belakang juga pakai pembaris ya. Okey, kemudian ni pun tarik. Okey, bila dah tarik sampai kat belakang, kita mesti dapat satu bentuk. Okey, bila dah dapat, mestilah kita dapat satu lagi bentuk segitiga kat belakang ni. Tu maksud dia. Okey. Jadi segitiga yang ada kat dalam tu, bayang-bayang dia kita label sebagai, ni kat sini dah X, Y, Z. Mungkin juga kita boleh letak S, T, U. Okey, bentuknya mesti sama. Okey. Jadi mana unjuran ortogon? Inilah unjuran ortogon dia. STU ini ialah unjuran ortogon. Okey. Ini unjuran ortogon. Muat. Ini kita panggil apa? Ini merah. Ini objek. Okey. Alright. Jadi kita tengok contoh seterusnya. Darjah 4. Okey, jadi sama juga. Kalau dia beri satah dekat bawah dia pun sama juga caranya. Okey. Ini kalau dia kalau satah kat bawah, pandangannya daripada mana? Mesti daripada atas. Daripada sinilah. Okey. Okey, dia turun kepada satah dekat bawah ni. Ini satah condong ke, satah mengufuk ke, satah mencancap. Okey, kalau baring mesti satah mengufuk. Ni satah mengufuk. Jadi bentuknya mesti sama dengan daripada yang diberi tadi lah, segi 4 ni. Okey, jadi bayang-bayang ni pun mesti dalam bentuk segi 4. Okey, G pergi kepada T, F pergi kepada S, E mesti pergi kepada R, H mesti pergi kepada U. Right? Okey, ini bagi bentuk 2 dimensi lah sebab segi 4 sahaja. Macam mana kalau diberi dalam bentuk kuboid? Okey, macam Rajah 5 ni. Okey, jadi dia beri satah mencancang. Satah mengufuk. Okey, jadi pandangannya daripada atas sini. Sikit pula. Ya. Okey, pandangannya daripada atas. Okey, mesti melibatkan T, U, T. Apa sini ni? Sekejap ya, cikgu suruh semula. Pandangannya mesti melibatkan ini. Guna pembaris ya. Okey, daripada sini kan. Jadi awak ambil pembaris. Okey, mesti bersudut tegak. Ni dah sama. UP ni sama sebab dia bentuk kuboid. So, sebab tu garisannya akan ke bawah. Satu garisan saja. Okey. Walaupun dia bentuk kuboid. Tapi bila kita suluh, kita suluh daripada atas, kita hanya akan dapat segi 4 ni sahaja sebenarnya. Itu maksud dia. Unjuran ortogon ni. Dia bukan nak bentuk 3D tapi dia nak bentuk, dia hanya nak bayang-bayang. Okey. Dia hanya nak bayang-bayang sahaja. Okey. Boleh Okey. Kita pergi kepada rajah yang ke-6. Okey, rajah 6. Ni satah apa ni kat sini? Dia nak apa ni? Satah apa? Ini ialah satah mencancang. Okey. Pandangannya daripada mana? Pandangannya daripada sebelah kanan. Dia pandang daripada sini. Okey. So, pandangannya mestilah daripada ini. Okey. Yang terlibat. So, dia akan kita guna pembaris, garis. Akan dapat dekat sini lah.
Okey, nampak tak? Bentuk yang kat depan ni dia akan sama dengan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Sebenarnya. Unjuran oktagon ni mudah aja kita nak tahu bentuk bayang-bayang tu. Okey, biasanya dia akan bentuk bayang-bayang tu dia akan sama dengan bentuk daripada pandangan hadapan ataupun tempat yang kita lihat dia. Okey, macam ni daripada sini. Okey. Boleh? Ada masalah tak? Okey. So, contoh yang ketiga. Okey. Jadi dia minta setiap rajah menunjukkan unjuran satu objek pada satah mencancang atau satah mengufuk. Tentukan sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon atau bukan. Jadi kita tengok kepada soalan A. Okey, A ni bentuk apa ni? Okay, A ini ialah bentuk cuboid. Okey, adakah dia unjuran ortogon? Okey, pada satah tu adakah dia unjuran ortogon? Okey. Bentuknya mesti okey, dia beri dah pandangan ni, nampak ni, yang warna merah ni. So yang pandangannya mesti bentuk segi 4 sebab dekat depan ni ialah segi 4. Jadi sama tak dengan segi 4 ni? Sama. Jadi dia merupakan unjuran ortogon. Okey. Okey, kemudian soalan B. Okey. Kita pergi kepada soalan B. So, daripada pandangan atas kan. So, kita beri pandangan atas. Jadi, ini ialah pandangannya. Okey. Bentuk yang terhasil, betul kan? Kat bawah ni, segi 4. Betul. Okey, kenapa ada dekat bawah ni, nampak tak dekat tengah ni? Kenapa dia ada dekat sini? Sebab bentuk dia yang original, dia ada ni. Tambahan ni. Bentuk T dalam huruf T dalam bentuk dimensi. Dekat sini. Okay. Sebab tu dia ada kat sini pun dia ada garisan ni lah. Tengah ni. Okay. Sebab kat sini ada. Alright. Jadi semuanya nampak dekat sini pun dia dah tunjukkan ada 90 darjah ni. Sudut tegak. Okay. Jadi dia merupakan unjuran ortogon. Okay. So soalan C. Okay. Jadi diberi dekat sini pandangan daripada atas. Okay. Jadi kita akan dapat satah mengufuk. Jadi dia kata adakah unjuran tu merupakan unjuran atau bukan. Okay, cuba awak tengok bayang-bayang dia. Okay. Last bentuk dia sepatutnya macam yang kat sini. Sepatutnya kan. Sepatutnya dia garis tegak je. So kita kena tegak je. Sepatutnya dia macam ni je. Tapi ini dah besar ni. Besar. Jadi dia unjuran ke bukan? Bukan. Ini bukan unjuran ortogon. Okay. Itu saja. Right. Okay. Jadi hari ni kita hanya nak kenal macam mana nak kenal pasti unjuran ortogon, apa itu satah dan apa itu normal. Ada 3 lah perkara yang kita pelajari hari ini. Okay. Kalau awak masih tak jelas, tak faham, awak boleh cari dalam YouTube video-video cikgu-cikgu yang lain. Banyak juga untuk kenal pasti 3 perkara ni, iaitu satah, normal dan unjuran ortogon. Tak ada masalah. Okay. Jadi untuk hari ini kita dah belajar 3 ni lah. Okay. Satah. Kita dah belajar satah. Kita dah belajar normal. Dan kita belajar unjuran ortogon. Okay. Sampai di situ sahaja pembelajaran untuk hari ini. Nanti cikgu akan berikan latihan yang perlu awak buat lah. Okay. Jadi sekian. Terima kasih.